Okay, Alhamdulillah pada petang ini dapat sekali lagi kita mengadakan sesi perkongsian ilmu. Okay, diharapkan kita dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik dengan ladap pada kali ini. Dan saya harap semua rakan-rakan guru dan staf berada dalam keadaan sihat walafiat. Pihak majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pentadbir, guru, staf yang dapat menghadiri sesi perkongsian kita pada kali ini. Okey, bersama kita ialah penceramah kita, tak lain tak bukan seorang yang sangat hebat iaitu Dr. Azma Abdul Hamid. Okey, pihak majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Azma kerana sanggup memberi ruang-ruang di celah kesibukan beliau yang sangat padat, okey, untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Okey, sebelum kita meneruskan sesi perkongsian ilmu, sebelum itu saya menjemput Al-Fadil Ustaz Firdaus untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara? Dengar. Baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan perintah-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami untuk menghadirkan diri, emosi dan roh kami. Sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun dalam majlis ladab bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami untuk membangun, membina dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi, berguna dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Munzilal Rahmah, Ya Fatihal Barakah, berkatilah pertemuan kami, berkatilah usaha kami, ilhamkanlah dalam minda kami idea yang bernas, pandangan yang jelas dan keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati kami, eratkanlah silaturahim antara kami. Padukanlah padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan negara secara bersama. Mudah-mudahan urusan kami untuk mendidik anak murid kami. Berilah kami kekuatan semangat, tidak berputus asa, bersungguh-sungguh dan rajin untuk memikul tanggungjawab ini. Ya Qadiyal Hajat, ampunkanlah dosa-dosa kami, sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dalam amal jemaah dan kolektif. Sesungguhnya kesabaran kami punyai batasnya, maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran, kesempurnaan, sabar Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sesungguhnya kami amat cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami. Seperti kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak-balik. Maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk membantu dalam menegakkan agama-Mu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. إنه ya Karim.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Firdaus. Okey, untuk makluman semua guru, ladap kita pada petang ini adalah kesinambungan daripada ladap pertama yang telah kita jalankan pada 7 April yang lalu. Jadi saya harap kita masih ingatlah bagaimana untuk mengakses Teams, okey, dan juga untuk aplikasi Teams itulah. Namun pada kali ini fokus ladap kita pada kali ini tertumpu kepada penggunaan Microsoft Teams Meeting untuk mesyuarat di kalangan guru. Jadi diharapkan Dr. Azma dapat memberi tunjuk ajarlah kepada kita semua supaya kita dapat menggunakan aplikasi Teams ni secara lebih meluas di SK Tiara Permai. Okey, tanpa membuang masa, pihak majlis mempersilakan presenter kita pada petang ini Dr. Azma Abdul Hamid daripada Content Capital. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua guru-guru, guru besar yang ada pada petang ini. Terima kasih juga. Belum lambat lagi kot nak mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Hari ini baru 13 Syawal, right? Tetapi saya harapkan sambutan hari raya kita kali ini tertumpu di rumah sajalah kan. Dengan COVID sangat rancak sekarang ni. Jadi kita kena jaga keselamatan diri masing-masing lah. Right, jadi terima kasih kerana menjemput saya untuk meneruskan perkongsian dengan apps Microsoft ini. Untuk kegunaan sekolah secara meluas. Okey, jadi petang ini kita akan melihat kepada penggunaan Teams di dalam meeting. Alright, I think semasa sesi pertama kita dah melihat bagaimana kita nak access Teams, bagaimana kita nak membina Teams itu sendiri, dan untuk kegunaan pengajaran, teaching and learning. Tapi hari ini fokus kita adalah untuk penggunaan Teams untuk kegunaan ataupun penggunaannya untuk pentadbiran dan pengurusan sekolah. Alright, okey, jadi saya share skrin saya sekejap. Sambil tu ada ke yang dari Remit pada petang ni ke Tiara Permai saja? Tiara Permai saja. Hari ni Tiara Permai saja. Okey. Yes. Okey. Alright, Teams for meeting at Tiara Permai pada petang ini. Tapi sebelum kita melihat penggunaan Teams untuk kegunaan meeting, kita nak melihat penggunaan Teams ini actually untuk tujuan pengurusan ataupun pentadbiran sekolah. Jadi bukan kita nak melihat Teams itu sebagai just virtual meeting sahaja, tetapi dengan menggunakan Teams kita boleh actually buat lebih daripada itu. Sebabnya Teams ada orang kata kalau macam teaching and learning, kalau kita macam dalam untuk PDPR, kita menggunakan Teams bukan setakat virtual class, tetapi kita menggunakan Teams juga untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lain. Sama juga kalau untuk meetings, kita tak nak tumpukan penggunaan Teams itu sebagai satu tools untuk meeting saja, tetapi lebih kepada hub pengurusan sekolah. Alright, sebabnya saya cadangkan itu sebabnya Tiara Permai ada domain sendiri. Jadi domain ini boleh berada dengan Tiara Permai sampai bila-bila. Kan, kalau kata menggunakan MOEDL tu kadang-kadang kita takut juga. Sebabnya kalau kata pengurusan bertukar ke, menteri bertukar ke, nanti dia lain pula ceritanya. Jadi tak berterusan. Tapi oleh kerana Tiara Permai mempunyai domain sendiri, you control. Alright, jadi selagi domain itu dihidupkan every year, selagi itulah penggunaan Office 365 boleh digunakan. Alright, jadi oleh kerana itu saya rasa kita boleh menggunakan Microsoft Teams ini sebagai satu hub pengurusan sekolah. It's like more like an LMS begitu daripada menggunakan feature virtual meeting itu sahaja. Alright, saya rasa untuk PDPR di Tiara Permai pun dah menggunakan ERPA dan sebagainya. Itu menggunakan Teams untuk pengurusan pembelajaran. Right? Dari segi ERPA-nya, dari segi penggunaan assignment dan sebagainya, itu lebih kepada penggunaan Teams untuk pembelajaran, PDPR. Alright, ataupun PDP lah kan, kalau tak ada ARC-nya pun nanti kalau dah balik ke sekolah pun masih boleh menggunakan Teams untuk tujuan menguruskan pembelajaran student.
It's a one-stop center. It's a hub. Right? Sama juga dengan pengurusan sekolah. Kalau pihak pengurusan sekolah ingin melihat penggunaan Teams ini secara one-stop center juga, boleh dilakukan. Alright, jadi petang ni lebih kepada saya melihat penggunaan Teams ini lebih kepada sebagai hub pengurusan SK Tiara Permai. Bukan setakat the virtual meeting portion sahaja. Okey? Alright, jadi untuk tujuan itu, yang pertamanya kita kena buat ialah pelantar pengurusan sekolah. Yang pertamanya kita kena rancang sikitlah. Kena rancang macam mana Teams ini nak dibina. Contohnya kalau katakan kalau dah buat ERPH tu, kalau kita tengok dulu contoh daripada Cikgu Fazli ataupun sekolah-sekolah lain yang dah menggunakan, dia orang dah memang ada dah kan dia apa orang kata Teams untuk panatia, Teams untuk berdasarkan subjek-subjek yang diajar dan sebagainya. Pihak pengurusan pun boleh melakukan perkara yang macam tu. Contohnya satu Teams untuk pentadbiran keuangan, satu Teams untuk pentadbiran hal ehwal pelajar, satu Teams untuk hal ehwal akademik. Contohlah. Right? Jadi bagaimanapun struktur pengurusan sekolah itu dibina, kita boleh menggunakan Teams sebagai one stop center untuk kita berurusan mentadbir sekolah. Contohnya macam sekarang kita kebanyakan semua kena duduk di rumah. Kalau kata kita bahan-bahan mesyuarat kita, kertas-kertas kerja dan sebagainya kat dalam filing kabinet kita kat sekolah, dah masalah lah pula kan, sebab kita tak ada akses. Bolehlah kita pergi sekolah ambil dan sebagainya, tetapi kalau kita dah migrate semua yang hard copy yang kita ada dekat sekolah itu ke dalam Teams, ke dalam kita punya OneDrive, kalau katakan kita kena terpaksa berada di rumah sampai hujung tahun lah katakan kan, jadi kita tak ada isu nak mengadakan mesyuarat-mesyuarat di dalam sekolah. Sebab everything is at our fingertips now. Right? Tetapi kena set up properly lah, maknanya kena ada perancangan, planningnya dari segi strukturnya macam mana. Macam mana kita nak bentuk Teams itu. Right? Jadi itu yang pertama saya rasa, kalau lepas bengkel kita hari ini, pihak sekolah, pihak pengurusan sekolah ingin menggunakan Teams ini lebih luas lagi dari segi pengurusan atau pentadbiran sekolah, then mungkin puan guru besar dan juga yang penolong-penolong kanan dan sebagainya kena sit down, tengok macam mana you nak structure. Yang teaching and learning dah taken care dah, saya rasa kan dah ada ERPH-nya, pengurusan subjeknya dan sebagainya. Tetapi sekarang based on melihat pula dari segi pengurusan sekolah itu sendiri. Alright, jadi kena structure. Bila kita bina structure sebegitu, jadi penggunaan Teams ini akan boleh memenuhi kehendak pengurusan sekolah secara total, secara holistik. Kita tak menggunakan as far as pengurusan sekolah is concerned, kita tak menggunakan Teams hanya untuk virtual meeting sahaja. Kita boleh simpan all our document, maklumat-maklumat semua di dalam Teams. Jadi capaiannya akan mudah. Kalau kata selepas ini balik ke sekolah, lepas tu kita semula nak kena pergi bekerja di rumah dan sebagainya, kita dah tak ada isu. Alright, so saya cadangkan melihat penggunaan Teams ini sebagai pelantar pengurusan sekolah. Alright, itu cadangan saya. Jadi kalau itu tujuan kita ataupun kalau itu pendekatan kita dalam penggunaan Teams ini, maknanya pertamanya kita kena buatkan Teams ini seperti yang PDPR itulah, tetapi lebih kepada pengurusan. Right? Macam mana kita nak set up Teams dan sebagainya, dan macam mana kita nak set up virtual meeting, dan apa features-features yang ada di dalam Teams untuk kita menguruskan meeting sesama guru, antara guru dengan pihak pengurusan dan sebagainya dengan lebih efektif lagi. Apa features yang di dalam Teams itu yang boleh kita gunakan. Right, so agenda saya petang ini pertamanya ialah untuk nak set up Teams untuk pentadbiran. Sebelum ni kita set up Teams for classroom. Alright, petang ni kita nak tengok bagaimana kita nak set up Teams for management atau administrative purposes. Okay, dan yang kedua nanti kita tengok dah ada kumpulan-kumpulannya, kumpulan pentadbir keuangan dah ada, pentadbiran hal ehwal pelajarnya dah ada dan sebagainya. Okey, baru kita tengok bagaimana kita nak set up the virtual meeting. Apa yang perlu ada dalam kita nak menjalankan suatu mesyuarat secara virtual.
Alright, tetapi di samping itu kita juga boleh menggunakan Teams untuk kita simpan dokumen-dokumen yang perlu untuk kita mentadbir sekolah secara keseluruhan. Okey. Dan yang keduanya aktiviti ataupun features-features di dalam Teams yang berkenaan yang sesuai. Okey. So yang pertamanya kita nak pergi ke Microsoft Teams. Kita dah hari tu kita dah cerita dah pasal macam mana nak akses. Hari ni kita ulang lah kita ulang supaya kalau dah lupa kan kita tahu macam mana nak akses Microsoft Teams. Okay. So, jadi yang pertama, yang dua cara kita nak akses Microsoft Teams ini. Kalau nak memudahkan kita, yang pertamanya ialah kita download. Again, oleh kerana Tiara Permai mempunyai domain sendiri, maka boleh download Microsoft Teams terus ke kita punya desktop. Contohnya macam saya ni kan, saya ada dia punya apa ni, dia punya ikon dekat sini ni. Jadi saya boleh access stream dengan tekan ini aja. Maknanya bila saya nak menggunakan Teams, macam hari ini nak menggunakan Teams, saya boleh tekan ini dan aplikasi Teams tu akan terbuka. Alright. Cara yang kedua, kita dah tengok juga dulu, adalah kita pergi ke Office 365. Okay. Office.com, www.office.com, dan kita login di sini menggunakan Tiara Permai punya credential. Right? Jadi bila kita masuk dekat sini nanti samalah, dia akan beri kita senarai senarai apps yang ada, dan kita akan pilih Microsoft Teams untuk kita gunakan. Alright, sebab saya dah buka Microsoft Teams dekat sini, jadi saya tak nak masuk lah kan, nanti dia bercelaru. Alright, jadi masuk maknanya sama juga untuk akses kita menggunakan sebagai PDPR ataupun PDP lah. Maknanya pergi ke office.com, sign in ataupun login menggunakan nama cikgu agaknya sktiarapermai.edu.my dengan dia punya credential. Right, kemudian bila sampai ke dia punya login, dia punya landing page itu, then kita klik Microsoft Teams. Right, jadi dua cara. Yang mudah pada saya ialah download aja apps Microsoft Teams desktop. Biarkan aja dia dekat desktop ni, jadi anytime kita nak menggunakan Microsoft Teams boleh terus klik kat sini. Right, dan kita akan dapat semua features Microsoft Teams dengan mudah. Right, kalau nak pergi ke office.com tu nanti dia buka Office pula, lepas tu nak kena klik Teams. Jadi lebih stepnya, lebih jalannya, jadi mengambil masa. Alright, so the best thing is pergi kepada download di Microsoft Teams desktop dan letakkan dia punya ikon itu kat kita punya desktop. Jadi anytime kita nak guna, boleh kita akses. Alright, jadi maknanya saya dah buka. Saya dah buka awal-awal lagi tadi untuk kita menggunakan Microsoft Teams ini, right? Jadi yang pertamanya macam saya kata tadi, kena ada sedikit perancangan bagaimana nak kita strukturkan penggunaan Teams ini untuk kita mentadbir sekolah. Right? Ini again dalam keadaan yang banyak orang kata uncertainties ya. Ketidakpastian hari ini, sama ada sekolah nak terus ditutup ke dibuka dan ditutup balik dan sebagainya, saya rasa lagi mudah ataupun lagi memudahkan kerja kita kalau kita migrate pelan-pelan apa yang kita buat secara fizikal sebelum ini, kita migrate pelan-pelan masukkan ke dalam Teams. Jadi kalau tutup balik sekolah nanti kita tak ada isu. Bila anytime kita nak buat meeting, semua dokumen kita dah ada di dalam kita punya OneDrive, senang kita nak akses. Right? Jadi itu ya. Jadi maknanya kita kena create Teams lah. Jadi kita sama juga macam kita create Teams untuk classroom hari itu. Tapi hari ini kita nak create Teams yang berbeza. Untuk pentadbiran, ada dua jenis Teams yang kita boleh buat. Satu ialah menggunakan staff team. Right? Kalau kita menggunakan staff team, dia staff lah kan. Ataupun kalau kata kita tak nak menggunakan staff team, boleh juga kita menggunakan others. Other ni maknanya dia tak banyak sangat features. Tapi mungkin cukup untuk kita menguruskan kumpulan kita. Right? Jadi hari ni kita nak buat dua-dua. Saya nak tunjuk dua-dua. Pertamanya kita nak buat staff team dulu. Okey, kalau kita katakan yang ini adalah bahagian keuangan. Okay, ini kita skip dulu. Nanti kita boleh masukkan siapa yang di bahagian keuangan boleh masukkan dekat sini lah. Alright, kalau kita tengok dulu bila kita menggunakan untuk class team,
dia punya yang dekat atas ni dia ada class notebook. Tetapi sekarang ni kita menggunakan staff team, dia ada staff notebook. Tapi dia punya konsep sama. Right? Maknanya kalau kata kita memilih untuk menggunakan staff team, maknanya kalau kita ada katalah di dalam bahagian keuangan ini ada 3 orang yang selain daripada guru besar, ada 3 lagi pegawai dekat dalam ni. Jadi maknanya kita boleh masukkan pegawai-pegawai itu di dalam team sini. Jadi di dalam staff notebook ni nanti akan adalah nama-nama pegawai itu. Okey? Jadi kita cuba apa kelebihannya kalau kita menggunakan staff team as opposed to yang satu lagi others. Others pun kita tengok sekejap lagi. Kelebihannya dekat sini dah memang ada, orang kata dah memang ada ruang untuk staff-staff tu kita masukkan. Alright, macam hari tu kita tengok kelas notebook, dalam kelas notebook tu ada individual student punya folder. Dalam staff notebook ini pun sama, ada individual folder untuk kita punya staff. Jadi contohnya kalau kita nak membahagikan kerja, alright, katakan untuk ini hanya Puan Rohani lah contohnya kan. Puan Rohani punya kerja, jadi kita hanya assignkan kepada Puan Rohani je. Yang 2 lagi tu tak ada kena-mengena, jadi dia tak dapat benda tu. Tak perlu dapat. Alright, jadi itu satu kelebihannya kalau kita menggunakan staff notebook. Alright, kita set up satu dan tengok nanti saya bagi kod ini boleh masukkan sesiapa yang berkenaan lah ataupun cikgu pun boleh masuk je. Kita nak tengok apa namanya contoh. Okey. Ini dia punya kod untuk nak masuk di dalam staff team yang saya bina tadi tu. Jadi satu atau 2 orang ataupun 2-3 orang tolong ambil kod ni dan masuk ke dalam team yang saya bina tu tadi. Siapa-siapalah, cikgu pun boleh, kalau ada pentadbir pun boleh kat sini. Kita nak tengok macam mana macam mana dia punya set up. Boleh tak masuk? Tahu kan nak masuk macam mana? Kod Semula. Okey. Nak masuk tadi, masuk ke dalam team, lepas itu pergi ke join a team with a code. Alright, join a team with a code, masukkan kod ini. Jadi sesiapa yang masukkan nanti tu maknanya adalah staff di bahagian keuangan. Contohnya lah kan, kalau kata kita ada kerani yang menguruskan keuangan ataupun kita ada guru yang kita yang membantu pengetua ataupun guru besar untuk menguruskan bahagian keuangan. Jadi dia ni kiranya satu pasukan. Okey, jadi masukkan ke dalam staff team ni. Boleh? Okey, kita ada satu dah. Okey. Guru. Okey. Alright. Nur Sabariah kot ni Cikgu Nur Sabariah. Okey, maknanya ini adalah pasukan yang akan mengendalikan bahagian keuangan. Jadi kalau kata ada 2 orang lah. Kadang-kadang kita memegang jawatan yang berbagai. Jadi maknanya kita mungkin berada di dalam 2-3 teams. Tak apalah kan, itu maknanya kita punya tanggungjawab. Alright, so boleh masuk dekat situ. Dan boleh kita tengok semula. Kita pergi ke general team ni tadi. Ni dia. Saya bahagian audit. Okey. Nur Sabarina. Okey. Terima kasih. Alright. Jadi kalau kata kita dah ada dalam tu, dan kalau kata kita menggunakan staff team ini tadi, kita ada staff notebook. Jadi kita boleh create the staff notebook lah. Okay, kita set up one staff notebook, blank notebook. Okay, sama juga seperti yang di dalam class notebook. Dia ada collaboration space. Jadi kalau contohnya sekarang ni kita berada di luar daripada sekolah, maknanya kalau kata kita nak berbincang antara
pegawai-pegawai di dalam bahagian keuangan ini, kita boleh menggunakan collaboration space ni. Katalah guru besar bagi satu bajet dan bajet itu perlu ada editing dan sebagainya. Jadi kita boleh letak bajet itu kat dalam collaboration space, guru besar dan juga orang-orang yang berkenaan boleh masuk kat sini dan boleh edit sama-sama. Contohnya, right, itu nak buat kerja as far as collaboration is concerned. Ataupun ada benda-benda keliling yang kita nak orang tengok sahaja. Alright, ada kita boleh masukkan dekat content library. Jadi konsepnya sama juga macam kelas notebook. Cuma yang ini lebih kepada pengurusan. Dan kita ada leader only section, maknanya yang ini hanya untuk pengetua ataupun guru besar untuk letakkan dokumen-dokumen yang belum lagi nak disebarkan kepada warga kerja. Dia letak dulu kat sini. Kemudian bila dah sampai masa untuk nak distribute, dan dia akan distribute. Alright. Okay, ini again ada staff individual staff notebook, maknanya ada folder untuk setiap staff. Okey, kalau katakan tujuan kita hanya untuk menjalankan aktiviti pengurusan, jadi kita boleh customize lah benda ni. Contohnya macam ni, lesson plan feedback ni lebih kepada guru. Kan kita tak perlu yang itu, jadi kita buang yang ni. Alright, kita tak nak parent communication pun tak ada kena-mengena dengan bahagian keuangan. Professional development, okay. Class observation pun tidak. Lesson plan feedback pun tidak. Okay, jadi mungkin kita tambah section, katalah budget document. Alright, and then mungkin kita letak dekat sini minit mesyuarat. Okay, kalau kata kita ada mesyuarat keuangan dan sebagainya, ada catatan, kita nak letak minit tu, kita letak kat situ. Okey, cukup tiga bahagian di dalam tu, cukup untuk kita berfungsi sebagai satu unit. Alright, jadi dia akan create staff notebook. Jadi sesiapa yang berada di dalam kumpulan ini akan ada 3 tempat yang sama. Alright, jadi contohnya macam kita kata tadi, katalah kita ada request tentang perbelanjaan atau request keuangan yang kita nak ni. Jadi perlu ada kertas kerja sikit untuk nak kita submit untuk guru besar nak sign untuk nak luluskan keuangannya. Alright. Jadi dekat sinilah kita boleh hantarkan dokumen tu dekat sini, boleh disemak bersama. Lepas tu kalau dah approve, boleh di-approvekan dan lepas tu boleh disimpan terus di dalam workspace ini. Alright, jadi nanti kalau katakan selepas ini kita nak rujuk balik kepada kertas tu, kita boleh, tak perlu nak ke mana dah, because semua ni tersimpan di dalam kita punya OneDrive. Alright, jadi kalau kita tengok kita tengok tadi tu, tengok ada collaboration space, dah ada 3 orang. Collaboration space, content library, readers only dan setiap ahli di bahagian keuangan. Jadi kalau kita klik satu ni, dia akan ada 3 section tadilah. Okey, minit mesyuarat, budget dokumen dan professional development. Professional development ni lebih kepada mungkin kita hantar dia berkursus dan sebagainya. Semua maklumat itu boleh kita letakkan dekat sini. Alright, jadi ke semua aktiviti pengurusan boleh kita jalankan melalui menggunakan Teams ini. Jadi tak perlu kita nak keluar masuk, nak log in log out dan sebagainya, tak perlu dah. Right? Kita semuanya katalah minit mesyuarat, setiap minit mesyuarat kita labelkan betul-betul dan kita masukkan ke dalam minit mesyuarat ni. Alright? Because dalam ini pun boleh kita section-section kan, boleh kita add page dan sebagainya kan. Jadi kalau kata minit mesyuarat ini kita nak organize ikut bulan katalah mula bulan 5 ni, bulan Mei dan seterusnya pun boleh kita organize di dalam minit mesyuarat ni. Jadi kalau guru besar nak akses pun dah ada kat dalam ni. Kalau member-member yang 3 orang tu pun nak akses pun dah ada dekat dalam masing-masing punya folder. Alright? Dan kalau katakan ada kerja-kerja yang bukan semua orang kena buat, tetapi contohnya lah minit mesyuarat tadi kan. Minit mesyuarat tadi mungkin pada mesyuarat yang berlaku itu cuma Cikgu Amira saja yang bertanggungjawab. Jadi maknanya minit mesyuarat itu guru besar hanya masukkan ke dalam folder Cikgu Amira saja. Untuk dia semak dulu, untuk dia sebagainya. Lepas dah siap, baru kita distribute kat semua orang. Sama ada distribute dekat semua orang dalam ni atau distribute kat semua satu sekolah. Itu terpulang kepada macam mana cara pengurusan kita. Right, itu menggunakan staff notebook.
sebagai apa orang kata sebagai di teams yang untuk kita menjalankan pengurusan sekolah. Alright, so itu satu Ataupun kalau kata kita tak nak leceh-leceh macam ni, susah lah kan, nak maintain the class notebook dan sebagainya. Boleh juga kita bina teams untuk kita create another team create one more team yang featuresnya kurang. Tak payah guna staff staff punya team ni, kita boleh guna others ni juga. Alright, kita katalah ni bahagian selain daripada bahagian apa lagi selain daripada keuangan, kita ada bahagian Sukan. Sukan. Okey, alright. Bahagian sukan. Okey. Okey, so bahagian sukan, kalau kita tengok untuk others ni, teams yang dalam kategori others ni, dia ke atas ni dia tak banyak. Dia hanya post dan file sahaja. Tapi kalau kita nak tambah boleh. Kan kalau kita nak tambah tab-tab yang lain, katalah kita nak tambah tabs bawa masuk kita punya Google Drive ke apa ke dalam ni pun boleh. Tapi secara defaultnya, secara asalnya dia ada dua je, post dan files. Kalau kata kita malas nak mengurus macam tadi itu kan, kena ada dalam staff notebook tu ada pula division antara staffnya kan. Kalau kata bahagian itu seorang aja staff, tak berbalik mungkin nak menggunakan staff notebook tu kan. Jadi ada pilihan. Kita boleh gunakan yang ada sini untuk kita create a team untuk that particular bahagian. Katalah bahagian sukan seorang aja di dalam tu guru besar dan seorang lagi. Sebabnya guru besar memang kena ada lah, sebab kita apa orang kata we report to her kan. Jadi dia memang akan ada di dalam setiap team. Cuma di dalam team sini ahlinya seorang. Jadi mungkin yang ini lebih sesuai, sebabnya tak perlu ada yang staff notebook tadi tu. Right? Jadi dekat sini kalau kata kita nak dalam bahagian sukan ini juga ada bahagian, walaupun seorang yang manage tetapi ada bahagian-bahagian yang tertentu. Jadi untuk pembahagian itu kita boleh menggunakan channel. Right? Jadi kita boleh add channel sini. Okey, bahagian sukan, katalah sukan sekolah pagi, sesi pagi. Right? Okey, jadi maknanya sekarang ni kita ada, kalau kata ada sesi petang sukannya, kita tambahlah. Jadi kita tambah melalui sini, melalui channel. Tak payah kita buka staff notebook tadi tu. Alright, kalau kata staff di dalam bahagian itu ramai, boleh menggunakan staff notebook. Tadi lagi mudah lah, sebabnya dah memang tersenarai nama-nama staff dekat situ. Tetapi kalau untuk bahagian itu staffnya tak berapa ramai, kalau 1-2 orang, mungkin lebih mudah untuk kita manage, lebih mudah kita nak uruskan dengan menggunakan yang others ni. Alright, jadi apa yang ada dekat sini kita post macam biasa. Alright, let's see, kita add members Sama juga manage team, kita boleh pergi pada manage team, kita pergi pada setting dan kita masukkan team code. Okey, siapa nak masuk kat sini boleh. Cuba masuk. Tambah diri sendiri. Dah okay, kita tengok member. Alright, so kalau kita tengok members. Okay, ada seorang. Ada 2 orang. Okay, alright, okay. Member. Jadi kalau katakan ada seorang je member dekat sini, mungkin kita boleh tukar juga dia punya membership tu. Selain daripada jadi member, kita jadikan dia owner juga. Maknanya sama-sama boleh menguruskan team sini. Sebab tak ramai kan. Jadi sama-sama boleh kita menguruskan team sini. Apa yang kita boleh buat, dia pun boleh buat sama. Alright, jadi itu pilihan yang kita ada untuk kita bina team yang mana satu. Khas untuk pengurusan sekolah. Yang ini, pada saya, kalau katakan macam saya kata tadilah, kalau katakan ahli di dalam bahagian itu ataupun kumpulan itu tak ramai, teams others ini mungkin lebih sesuai. Sebab tak banyak sangat dia punya keperluan. Kalau kata ada minit mesyuarat dan sebagainya tu, kita boleh actually masukkan ke dalam bahagian file sini.
Right, dia sama juga kan macam kita tengok yang dulu tu files ini adalah tempat di mana kita upload bahan-bahan kita. Right, sama ada kita nak upload bahan yang sedia ada ataupun kita nak create bahan baru, boleh aja kat dalam file ini. Right, jadi sama aja yang ada yang tempat-tempat lain tu, kita ada kalau new, kita ada Word document apa semua pun boleh kita masukkan dekat sini. Right, kalau kita nak upload katakan bahan yang sudah sedia ada pun boleh kita upload. Right, jadi sama juga file yang kita boleh masukkan dekat sini. Jadi download dan sebagainya. Alright, jadi dari segi itu sebab saya kata tadi ada kan sedikit perancangan, right, untuk bina teams yang sesuai untuk kegunaan pengurusan. Alright, jadi nanti kalau apa-apa contohnya kalau kita dalam our virtual meeting pun kalau kata kita perlukan dokumen, tak perlulah kita nak pergi cari tempat lain. Semuanya ada dalam ni. Jadi sambil kita buat virtual meeting macam sekarang kan, kalau kata saya ini adalah meeting pengurusan contohnya, alright, jadi kalau kata saya ada folder file yang saya nak rujuk, alright, saya boleh buka aja Teams ni dan kat mana file tu berada saya boleh ambil dan saya boleh tunjuk. Alright, jadi maknanya tidak perlu pula nak upload yang lain dan sebagainya. Tak perlu pula saya nak buka Microsoft Word ataupun folder dekat my desktop and everything. It's all within the Microsoft Teams. Okay, so that is bahagian pertama. Bahagian pertama ialah kita rancang dulu bagaimana struktur pengurusan sekolah dan kita bina teams yang sesuai untuk setiap bahagian itu. Alright, dan daripada situ barulah kita kalau katakan virtual meeting itu adalah salah satu fungsi yang kita nak gunakan dan mudahlah nanti. Alright, sebabnya sekali lagi oleh kerana Tiara Permai ada domain sendiri, cikgu-cikgu semua boleh kreatif. Sebab tidak tertakluk kepada benda-benda yang ini. Jadi kalau kita tengok, kalau saya menggunakan Tiara Permai punya ID ni, Cikgu Fazilah good enough to give me supaya senang nak demo kan. Kalau tengok dekat tepi ni, ini adalah semua fungsi-fungsi yang ada di account biasa Microsoft. Alright? Cuma yang MOEDL tu tak ada benda ni. Banyaknya, tapi kemungkinan masa yang akan datang ni nanti akan ditambahlah kan. Tapi bagusnya kena ada domain sendiri ni, kita bebas untuk kita mengurus bagaimana kita nak menggunakan apps-apps yang ada. Alright? Okay, itu adalah step yang pertama. Alright, balik semula. Step yang pertama adalah buat perancangan dulu, tengok macam mana nak organize dan boleh assign, okay, kalau pengurusan siapa yang akan bina the teams, who will be the team owner. Tuan punya tim tu tadi, ya, dia yang akan bina. Lepas itu siapa ahli di dalam tim situ. Alright, itu step kita yang pertama. Bila dah ada yang itu, then apa-apa dokumen yang kita ada buat masa ini yang ada dalam bentuk soft copy, kita dah boleh masukkan. Dah boleh masukkan ke dalam folder ni. Jadi nanti bila-bila kita nak guna, benda tu ada dekat sini. Alright, okay. Pembinaan tim tadi saya cadangkan ada dua cara. Satu menggunakan staff team, jenis staff teams, yang satu lagi menggunakan others. Right, kriteria pemilihan kalau dalam kumpulan itu lebih daripada 3 orang, right, then sesuai kita menggunakan staff teams. Sebabnya staff notebook itu secara automatik akan membahagikan ahli-ahli kumpulan kita itu accordingly. Alright, tetapi kalau macam dalam kumpulan itu hanya seorang atau 2 orang, mungkin lebih sesuai untuk kita menggunakan others. Bila others ni dia ada post dan files. Jadi fungsinya lebih kurang sama je lah sebabnya kita tidak ada that staff notebook. Alright, kadang-kadang staff notebook ni kalau kata kita tak perlu guna, dan kita guna others ni. Sebab dia kadang-kadang mengelirukan juga kan. Unless kita memang selalu guna, tak apa. Alright, kita nak benda yang menyenangkan kerja kita. Kalau merumitkan, tolak tepi dulu. Alright, jadi sesuaikan jenis teams dengan fungsi yang cikgu-cikgu semua nak gunakan untuk nak menjadikan Microsoft Teams ini sebagai pelantar pengurusan sekolah secara keseluruhan. Alright, so semua akan ada in one place, one stop center. Saya baru saja tengah hari tadi saya bercakap dengan company animasi digital Durian yang buat Didis and Friends. Dia saya ada bertanyakan sesuatu, baru je dia cakap, kita orang baru je migrate ke Teams. Suka hati saya. Alright, lalu offer kata okay nak training Teams anytime. Sebabnya
Teams, kelebihan Teams ini itulah dia. Dia sebabnya asalnya adalah untuk enterprise, adalah untuk company, untuk business. Itu sebabnya fungsi-fungsi kat dalam ni orang kata ditambah baik ataupun ditambah untuk keperluan pendidikan. Tetapi kebanyakan kalau kita tengok fungsi ini adalah untuk pengurusan. Pengurusan bisnes dan sebagainya. Jadi itu sebabnya ia boleh dijadikan satu hub, satu one stop center untuk apa-apa keperluan pun. Pengurusan office, pengurusan pendidikan, apa-apa yang kita nak. Kita boleh actually customize Teams ini untuk tujuan tertentu. Alright? Okay. So that is the first point. Ada soalan tak so far tentang the first step untuk menjadikan Microsoft Teams ini pelantar ataupun platform mengurus sekolah secara keseluruhan? Tak ada Jangan malu-malu. Tak ada. Tak Jelas ada malu. Jelas. Okay. Santai. Alright. Okay. So now next thing is bagaimana kita nak menjalankan mesyuarat antara kita menggunakan Microsoft Teams. Alright. Ada sama juga ada dua cara. Again, oleh kerana ini adalah domain sendiri, maka cara kita nak tengok cara yang pertama ialah dengan menggunakan kalender. Alright. Kat tepi ni ada kalender, jadi cikgu semua boleh klik kalender ni. Okey, dan akan dapat kalender lah. Okey, akan dapat kalender. Selalunya kita menggunakan ini bila kita nak set up mesyuarat yang bukan serta-merta. Kan? Kadang-kadang kita mesyuarat tergempar. Mesyuarat tergempar tak payah pakai kalender. Kan? Itu kejap lagi kita tengok. Ini adalah mesyuarat yang kita plan. Katalah macam hari ni macam hari ni kita dah plan 2-3 minggu lepas. Cikgu Fazilah dah bagi saya link dan sebagainya, ada tarikh dan sebagainya. Jadi kita dah plan, maka kita boleh menggunakan kalender untuk buat booking, untuk bagi maklumat kepada ahli-ahli yang akan join kita dalam meeting ini. Alright, so dengan kalender ni kita pergi ke atas ni new meeting. Alright. Dia akan keluar template ni. Alright, keluar template ini, jadi kita letaklah apa pun yang kita nak letak dari segi apa tajuk meetingnya, katalah mesyuarat AJK Sukan tahunan. Alright, kita letakkan dia punya situ, kemudian kita boleh letakkan penerima ataupun siapa yang kita nak jemput di dalam mesyuarat ni. Alright, kalau macam tiada apa saya kata kalau Cikgu Fazilah. Okay, bila kita dah ni, kalau saya masukkan Cikgu Fazilah. Okay, Cikgu siapa tadi? Sabrina Okay, katalah ada lagi lah yang sebagainya. Jadi ini actually optional tapi masukkan lagi senang. Alright, kalau katakan kita tak tahu siapa yang kita nak jemput, masukkan aja nama kita dulu. Alright, sebab ni saya nak yang ni. Alright, ini memudahkan kita buat kerja. Jadi bila kita nak mesyuarat ni, kita letakkan tarikhnya, katalah kita nak mesyuarat 31 hari bulan Mei, dan jamnya 3 petang dan tak boleh 30 minit, tak boleh kan? 1 jam. Okey? Dia tak ada repeat apa-apa. Dan kalau kata kita nak letak tadi kita dalam Teams kita tadi tu, kita dah ada channel. Dan kita nak actually meeting ini dihadiri oleh orang di dalam satu channel aja. Jadi kita boleh add channel kat sini. Alright, tengoknya kan bahagian keuangan, bahagian sukan dah ada dah. Dia secara automatik dia akan keluar drop down menu channel-channel yang kita ada. Yang kita dah banner di dalam ni. Ni channel-channel yang saya dah banner. Alright, menggunakan akaun Dr. Azma sktiarapermai.edu.my. Jadi maknanya kalau kita nak tambah channel, kita letaklah yang ni. Okay, kat channel mana yang kita nak. Jadi buat masa ni tak nak channel, kita nak semua orang yang attend. Alright, kita nak yang 2 orang ni je. Okay, kalau kata kita nak tambah maklumat dekat sini, kita kata okay, tolong bawa bersama bajet yang telah dibincangkan. Contohlah kan kita nak bagi arahan kepada yang akan attend meeting. Jadi kita dekat situ dah ada dia pun sini, semuanya dah ada. Alright, then kita send. Okay.
secara automatik dia akan pergi ke kalender kita dan juga kalender ataupun email ataupun kalender dua penerima tadi tu, dua tetamu kita ataupun dua yang akan attend meeting kita tadi tu. Alright, jadi yang ini tak perlu kita nak bagi jemputan. Maknanya dia akan secara automatik pergi, dia orang akan dapat the notification lah. Alright, untuk dia attend meeting ini. Jadi kalau kita tengok 31 minggu depan. Okey, ada dekat sini. Mesyuarat AJK Sukan Tahunan, ini saya punya lah. Kan? Jadi kalau yang macam Cikgu Fazila dia akan dapat dia punya dan Cikgu Sabrina pun akan dapat dia punya. Dah masukkan di dalam Outlook dia punya kalender. Jadi dia akan tahu ini meetingnya. Kalau katakan kita nak buat apa-apa perubahan kepada meeting tadi tu, cuma kita perlu klik dekat sini. Yang boleh buat perubahan ini adalah yang membina, yang memanggil mesyuarat. Okey, yang dua orang tadi tak boleh buat perubahan. Right? Dia hanya boleh join sahaja. Jadi yang memanggil mesyuarat ini dia boleh buat perubahan. Katalah saya nak buat perubahan. Okey, tiba-tiba ada pula meeting yang lain yang yang tak boleh, kita tak boleh buat tak boleh buat pada masa pukul 3 ni, nak dilambatkan ke apa ke, dan kita boleh tukar dekat sini, kemudian kita akan update. Kita tengok dekat sini organizer saya, ni yang dua ni yang akan hadir. Alright, detailsnya. Okay, so kalau kata ada apa-apa yang perubahan yang kita nak buat, boleh buat dekat sini. Alright, dan bila kita update, yang dua orang lagi tu pun akan dapat update-nya secara automatik. Okay, itu yang pertama. Itu yang pertama, maknanya kita dah kenal pasti orang yang akan menerima meeting ini, orang yang akan hadir meeting ini, dan kita dah masukkan namanya, secara automatik dia akan dapat notifikasi untuk hadir meeting. Katalah kita nak jemput orang lain luar daripada sekolah kita. Alright, jadi namanya memang takkan adalah dalam database SK Tiara Permai kan. Jadi bagaimana kita nak invite? Kita turun bawah ni. Alright, macam mana nak dapat kat sini tadi? Saya sebagai pemanggil meeting, pergi kepada kalender, klik edit, baru dapat template ni. Alright, jadi dekat sini saya boleh klik here to join meeting, right click, copy link, dan hantar link ini kepada orang-orang yang kita nak jemput. Alright, jadi maknanya sesiapa yang kita jemput itu, sesiapa yang ada link ini, maknanya dia boleh klik link ini dan masuk ke dalam meeting ini. Macam hari ini ada antara kita yang dijemput, right? Yang mungkin tidak ada di dalam senarai email, dalam senarai email Tiara Permai, maka kita bagi link ini untuk diorang sertai mesyuarat itu. Right? Itu cara kita nak memanggil atau menjemput orang masuk ke dalam meeting kita, tetapi orang itu bukan di dalam tenant yang sama, bukan di dalam domain .edu yang sama seperti kita. Right? Ni mungkinnya orang yang menggunakan email lain, orang daripada JPN dan sebagainya, boleh kita jemput. Alright, tetapi menggunakan link. Alright? Link itu dia link akan panjang kan? Ini adalah sekarang ni sibuk kan .bitly ni. Alright? Ada pula kata boleh dapat duit kalau kita gunakan ini kan. Itu tak kisahlah kan. Okey, kita boleh pendekkan link itu dengan menggunakan URL shortener. URL shortener macam bit.ly ni. Alright? bit.ly ini boleh kita akses. Kalau kita register, boleh aja dapat yang free account. Maknanya tak perlu bayar. Right, sebabnya bukan kita nak itu sangat, kita nak memendekkan saja. Bukannya nak buat kalau bisnes tu lain lah, dia ada benda-benda yang dia nak buat, klik atas klik dan sebagainya. Tujuan kita nak memendekkan supaya senang kita nak bagi ke orang. Jadi kita boleh masuk selain daripada gg.gg. Gg.gg ni kalau you letak dekat Facebook dia tak boleh, sebabnya dia insecure. Dia cuma HTTP. HTTP ni dia tak berapa nak secure. Dia kalau ada HTTPS tu baru secure. Alright. Jadi kalau kata biasa HTTP itu dia tak berapa nak, ada tempat dia tak terima, dia tak boleh, kita tak boleh nak publish. Jadi bit.ly ni
adalah URL shortener yang buat masa ni lah, yang diterima pakai oleh banyak tempat. Kalau nak guna dekat Telegram ke, nak guna dekat WhatsApp ke, nak guna dekat Facebook ke, nak guna dekat Twitter ke, is acceptable. Alright. Satu lagi, yang keduanya, gg.gg pun boleh kita customize kan. Yang keduanya kita boleh tukar. Ni apa namanya, nombor-nombor ni kadang-kadang orang lupa. Jadi kita tukarlah. Kata meeting 01. Okey, jadi kita boleh susun mengikut nama yang kita nak. Jadi copy ni dan kita boleh bagi kepada orang-orang yang kita nak jemput. Alright, menggunakan URL shortener ni. Okey. Right. Okey, so maknanya kalau kata dah dapat tadi tu, saya boleh hantar URL tadi tu kepada orang yang kita nak jemput melalui email pun boleh, melalui WhatsApp pun boleh, melalui Telegram pun boleh, apa-apalah, apa-apa cara yang kita nak gunakan untuk nak menjemput mereka datang. Alright, itu pertamanya untuk kita set up a virtual meeting menggunakan kalender. Alright, jadi saya ke belakang sikit balik semula Contohnya, pergi kepada kalender, klik new meeting. Okey, dan masukkan semua maklumat yang perlu ni. Right, masukkan semua maklumat yang perlu dari segi title-nya, orang-orang yang kalau di dalam Tiara Permai sendiri kita terus boleh masukkan nama diorang. Jadi dia akan dapat secara automatik bagi tahu tarikhnya, waktunya. Kalau kata nak ada lokasi memang online lah kan. Kita kalau tak boleh nak pergi sekolah lagi sekarang ni. Kalau kata kita ada bukan kita nak invite semua orang, kita nak invite orang daripada certain channel sahaja, boleh add channel, kita boleh add detail dan sebagainya, dan kita send. Ini save ni sebabnya tak ada nama dekat sini tadi. Kan saya tak letak nama dekat sini, tu sebabnya dia di save. Ketahui kalau kita dah letak aja nama dekat sini, dia akan send. Itu sebabnya saya suka letak nama, jadi senang. Alright, kalau kata tak ada orang yang saya nak ni, saya letak nama saya kat situ. Okey, dan dia akan send. Alright, so bila dah send tu tadi, dia akan pergi kepada, kalau kita close ni balik, pergi kepada yang saya punya tadi tu. Okey, dekat sini. Jadi bila dah ada dekat sini, kalau kita nak edit, kita klik di sini. Right, mesti appear di dalam kalender sebelum baru boleh kita edit. Kalau dia tak ada dekat sini, memang kita tak boleh nak edit lagi. Alright, jadi kita klik dekat sini, dia ada dua, join or edit. Jadi kalau kata kita nak tambah benda-benda lain, alright, jadi kita kena klik edit ni. Alright, so klik edit. Edit lah apa yang kita nak edit tadi kan. Okay, dan apa-apa perubahan atau pembaharuan yang kita buat dekat sini, secara automatiknya orang yang kita jemput ini tadi akan dapat dia punya update. Alright, yang dekat sinilah perlu kita masuk kat sini. Kenapa? Kerana kita nak dapatkan URL meeting ni untuk kita beri kepada orang-orang yang bukan di dalam domain kita. Kalau kita ada jemputan daripada luar, maknanya yang ini sangat penting untuk kita bagi the link kepada orang itu supaya dia boleh join kita di dalam meeting ini. Alright, yang keduanya kenapa kita nak boleh edit ini ialah kita boleh mana pergi tu? Scheduling assistant Mana pula perginya? Oh, bukan dekat sini kot. Dia sepatutnya dulu ada tempat kita boleh ubah, contohnya siapa yang boleh buat apa dekat sini. This is not it. Alright, scheduling assistant ni juga penting kita tahu. Kalau kata benda-benda di dalam dekat meeting option. Dekat mana? Meeting option. Bawah meeting tu. option kan? Oh ya. Okey. Alright. Okay, scheduling assistant ini boleh juga membantu kita sebabnya kalau kata kita jemput cikgu-cikgu ni tadi, pada waktu yang kita nak bermesyuarat itu dia pun ada mesyuarat. Jadi kita boleh nampak clash tu. Scheduling assistant ini boleh memberitahu kita, kata oh Cikgu Fazilah tak boleh, pukul 3 tu dia ada mesyuarat lain. Dah ada di dalam kalender dia.
Jadi kita kena ubahlah, ataupun kita suruh dia ubah dia punya ke, ataupun kita ubah kita punya ke, dan at least kita tahu waktu ini orang yang kita nak jemput ni katalah dia memang orang penting, kata guru besar memang kena ada, tapi masa tu guru besar dah ada meeting lain, dah dischedulekan pada di dalam kalender. Alright, jadi mungkin kita kena adjust dan sebagainya. Jadi itulah gunanya scheduling assistant ini. Alright, kalau kita tengok ni dia kan dia keluar apa nama ni schedule untuk cikgu ni. Kalau katakan kita klik nama ni, dia dah ada meeting, clash itu akan di highlight. Okey, yang saya nak tadi ni meeting option. Meeting option ini juga perlu kita tengok, sebabnya kalau katakan secara defaultnya, kita tengok je ini adalah untuk kita mengurus orang masuk ke dalam meeting. Dan siapa boleh buat apa di dalam meeting secara awal. Sebabnya kadang-kadang kan bila kita tak buat apa-apa, ada kan kadang orang masuk kan dia terlupa nak off mikrofon dan sebagainya, jadi huru-hara. Kan, you dengar itik lah, you dengar ayam dan sebagainya, you know? Jadi kita boleh elakkan semua itu daripada berlaku dengan kita pergi kepada meeting option ini, kita klik dan kita manage dekat situ. Kita urus, kita bagi permission kepada orang-orang yang sepatutnya ada permission dan sebagainya. Right? Lambat pula sekejap. Alright, itu adalah satu lagi step yang kita nak kena buat, nak memastikan tadi musyarat kita itu berjalan dengan lancar. Alright, selepas kita dah create the meeting dalam kalender, bila dah ada di dalam kalender itu, bila kita klik edit, barulah kita boleh dapat semua-semua ni. Kalau tak di sebelum ni, benda-benda ni tak keluar lagi. Alright, jadi bila kita klik scheduling assistant tadi, akan keluar juga meeting option dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, secara defaultnya, dia tulis itu who can bypass the lobby. Bypass the lobby ni maknanya bila kita klik, dia tak bagi kita masuk. Kita kena tunggu orang masukkan kita. Kalau kita menjemput ramai orang, leceh lah pula nak kena klik satu-satu kan. Jadi dekat sini kita boleh letak, kalau kata people in my organisation only, maknanya yang ada sktiarapromai.edu.my sajalah yang boleh masuk terus. Kalau kata kita menjemput orang luar, dia tak akan boleh masuk selagi kita tak masukkan. Jadi tak syok lah pula kan, kita panggil orang luar, lepas tu kita tak bagi dia masuk kan. Jadi kat sini kita boleh tukar statusnya kepada mana dia? People in my organisation. Mana? Everyone. Everyone. Okay. So maknanya everyone ni sesiapa sahaja yang kita bagi link tadi tu, alright? bit.ly meeting sukan 1, sesiapa aja yang dapat link tu boleh masuk. Kalau kita dah letak dekat sini everyone. Kalau default tadi tu only people in my organisation, maknanya cikgu-cikgu daripada Tiara Permai je lah yang boleh masuk. Kalau kita jemput maknanya pegawai MSN ataupun pegawai daripada JPN bahagian sukan dan sebagainya, dia kena tunggu kita masukkan dia. Dia kena tunggu dekat lobby. Right? Jadi tetamu nak suruh ditunggu dekat lobby tu tak best. Kan? Jadi lebih baik kita letak everyone. Maknanya orang dalam Tiara Permai pun boleh masuk, orang luar yang ada link tadi pun boleh masuk. Alright? Yang keduanya, ini always let callers, ini callers ni tak payah yang itu. Okay, announce the caller. Ini pun kalau tak nak dengar bunyi ting tong tu boleh offkan saja. Tapi kalau kata kita tak ada masalah, okay, biarkan saja. Alright? Yang ini penting. Who can present? Alright? Kalau by defaultnya everyone. Maknanya kalau letak everyone ni, kalau macam kita dengan student kan, selalunya kita tak bagilah everyone ni sebabnya kadang-kadang dia curi kita punya screen. Alright? Kadang-kadang bukan dia sengaja curi, dia terklik. Kan? Jadi untuk nak memastikan benda itu tak berlaku, especially dengan orang-orang yang kita bermusyarat, kita letak siap-siap. Who can present? Only me. Kalau nanti ada orang lain yang kita nak bagi present, masa meeting tu nanti kita bagi dia permission. Tapi secara defaultnya letak only me. Alright? Ini chat, meeting chat. Meeting chat ni selalunya kalau enable macam ni, selepas habis meeting pun dia berchat juga. Dan bila dia berchat kita dapat dia punya notification. Alright? Jadi kadang-kadang sangat-sangat mengganggu. Sebabnya kadang-kadang dia orang pun tak perasan benda tu kan. Jadi dekat sini pun kita tukar kepada
in meeting only. Hanya boleh chat di dalam meeting. Habis je bila kita leave the meeting, kita close, chat pun berhenti. Right, ini dulu tak ada feature baru ni, feature dalam 4-5 bulan yang baru ni. Dulu sebelum ni memang ting tong lah kadang-kadang sampai tengah malam. Alright, dia ingat dia bercakap dengan kawan dia yang sebelah tu je, tetapi rupanya semua orang di dalam meeting tu dapat dia punya notification. Alright, jadi ini adalah control mechanism untuk kita memastikan meeting kita berjalan dengan lancar. Contohnya who can present ni tadi hanya kita. Tetapi nanti bila hari mesyuarat tu, kalaulah kata kita nak bagi pegawai yang kita jemput itu present, dekat situ nanti kita boleh tukar di dalam the meeting itself. Alright? Okay, jadi itu secara pengurusan sebelum meeting. Alright? Create the calendar invite. Alright, daripada bila dah berjaya create the calendar invite, masuk balik kat calendar tu, edit. Kita boleh edit dari segi meeting options, kita boleh edit dengan scheduling assistant tadi, dan kita boleh specify macam mana macam mana meeting kita nak diuruskan. Jadi bila kita save ni, samalah nanti kan orang yang 2 orang lagi di dalam meeting saya tadi, dia akan dapat dia punya updates. Okay? Alright, so far okay tak? So far ada soalan tak? Bagaimana kita nak set up meeting menggunakan kalender? Okay, dekat sini pun ni ini feature baru saya rasa ni. Ini pun katakan perlu registration ke tidak. Kalau kata kita nak orang tu register dengan kita untuk dia masuk meeting, dan kita boleh activate yang ini. Alright. Boleh activate yang itu untuk register. Selalunya tak payahlah kan, unless kita buat webinar. Contohnya kita buat webinar, kita nak tahu siapa yang datang, kita nak dia registerkan diri dia, dan yang itu boleh diaktifkan. Bila dia dapat the notification, dia akan ada juga the registration forms dan sebagainya. Dr. Azma, Ya. soalan. Ya saya. Kalau kita dah dapat notification mesyuarat ni kan, lepas tu kita kena accept ke ataupun hanya sekadar tengok je, oh ada meeting macam tu, kena ada klik-klik somewhere ke? Okey, dia akan pergi kepada you punya email kan? Selalunya eloklah kita accept. Ataupun kalau kita nak reject pun boleh. Itu memberitahu kepada orang yang organize meeting sama ada kita akan hadir ke tak hadir. Okey, terima kasih. Tetapi yang itu mesti melalui yang ada nama tersenarai tadilah. Kan? Kalau you bagi link tadi tu tak tahulah sama ada dia akan klik ke tak klik. Dia accept the link dalam email tu kan. Tetapi hari tu dia hadir tak hadir tu kita tak boleh nak tahu. Right? Jadi kalau katakan di dalam organisasi masing-masing, lebih baik kita menggunakan email tadi tu. That means direct to that person, dia dapat the email, dia akan klik, selalunya dia akan download ke kalender, kalau dalam Outlook dan sebagainya, dan dia akan klik whether they accept, reject, dan something whatever option yang dia ada dekat situ. Jadi orang yang organize meeting tu pun dia pun tahulah, okay, out of the 10 orang yang saya jemput ni 2 orang tak dapat datang. Contohnya. Especially somebody yang bukan dalam kita punya organisasi. Okay, nice. Thank you. Okay, alright. Ada soalan lagi? How do we organize? Bagaimana kita nak mewujudkan mesyuarat melalui kalender? Alright. Sekali lagi, ini adalah meeting-meeting yang kita nak buat. Adanya perancangan, maknanya bukan waktu itu. Maybe 1 minggu daripada sekarang ke, atau 2-3 hari daripada sekarang ke, dan sebagainya. Right, menggunakan kalender. Right, jadi kalau kita dah habis set up the meeting, kita just close. Right, dia akan ada kat dalam kalender tu, dan that's it lah. Right, ada soalan lain? Jadi amat mudah untuk kita panggil meeting. Contohnya macam keadaan sekarang ni, kita tidak berada di tempat yang sama. Jadi untuk kita pastikan guru-guru yang perlu ada di dalam meeting ini hadir, kita bagi notis awal sikit lah, kata 2-3 hari sebelum meeting kita hantar invite untuk memastikan dia orang dapat the invite and bersedia untuk attend the meeting. Alright, itu yang pertama. Yang keduanya,
Cara yang kedua adalah contohlah katakan macam sekarang ni kan kita kita buka kita punya Teams, lepas tu kita tengok ada ini cikgu-cikgu lain pun ada dalam Teams hari ni. Nak buat meeting lah kan? Boleh je kan? Ataupun kita dah cakap dengan kawan-kawan kita malas nak set up dalam kalender. Right? Ini kiranya informal meeting lah. Kita tak perlu nak catat apa-apa meeting ni, tapi kita nak bincang supaya senang kita nak dapatkan keputusan. Kalau kata main WhatsApp ke apa ke, kadang-kadang masalahnya kita type benda yang lain kan. Jadi miscommunication dan sebagainya kita tak nak. Kita nak boleh bercakap. Dan kalau boleh turn on our video ada face to face. Right? Jadi kita kata kat kawan-kawan kita hantar message, esok pukul 9 malam kita meeting. Alright, jadi everybody pukul 9 dia akan on the computer whatever, kita boleh just guna Meet Now. Alright, kita on our log in into our Teams, kita guna Meet Now. Alright, get the link dan kita bagi link ni kepada orang-orang yang kita jemput yang datang meeting pada ketika itu. Right there. Alright, ataupun kita nak bagi 10 minit sebelum meeting start ke apakah tu pulang pada kita lah. Tapi kita bagi link ni untuk invite dia join kita in the meeting. Alright, you can share. Kita dah copy the link. Maknanya saya boleh just terus bagi link tu kepada those teachers yang kita invite. Ataupun kalau nak share via email, tak immediate lah namanya kan. Dia nak kena buka email dan sebagainya jadi susah. Alright, dan bila kita start the meeting, they should be able to come in right there and then. Right, jadi ini adalah meeting secara immediate. Maknanya ini short notice punya meeting lah. Jadi title-nya pun terus apa yang kita meeting. Jadi boleh kita invite dan dia orang boleh join right there and then. Okay, sesuai kalau macam kita orang dewasa ni nak panggil macam ni memang sesuai lah. Tapi selalunya kalau dengan student kita tak advise lah benda-benda macam ni kan. Kadang-kadang dia orang tak bersedia, ibu bapa tak bersedia dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tak nak buat immediate meeting ni unless kita ada virtual classroom sedang berjalan dan kita boleh guna Meet Now ni untuk kita berinteraksi dengan student. Tapi kalau macam kita ni sekali-sekala kita nak have meeting yang tergempar, boleh kita gunakan Meet Now ni. Tapi saya rasa guru-guru pun appreciate kalau kata nak meeting tu biarlah ada orang kata notice awal supaya boleh buat persediaan dan sebagainya. Right? Itu adalah dua cara bagaimana kita nak memanggil mesyuarat menggunakan Microsoft Teams. Alright, melalui sama ada schedule meeting menggunakan kalender ataupun Meet Now untuk meeting yang berlaku secara spontan. Alright, kalau tiba-tiba kata ada benda, ada arahan baru ke apa ke, kena inform guru-guru right now melalui WhatsApp, kita sebarkan kata okay in 10 minutes kita jumpa dekat Microsoft Teams, ini linknya. Right, and then you can go in and meet sama-sama. Okay, so yang itu senang je lah kan. Itu untuk kita sendiri. Alright, any question on this one? Boleh Lepas ni boleh meeting secara secara tersusun menggunakan Microsoft Teams. Okay, alright. Kalau katakan tadi, okay, sekarang kalender dengan ini kita dah selesai. Kalau kita pergi balik kepada kita punya Teams tadi, satu lagi cara bagaimana kita boleh mengadakan mesyuarat. Katalah kita dekat sini, ya, kita dekat dalam Teams bahagian sukan ni, alright. Asalnya kita tak adalah nak orang kata nak mesyuarat semuka secara virtual. Tapi kita ada sesuatu yang kita nak sampaikan dan kita tengok kawan kita pun ada dalam Teams waktu itu. Boleh juga kita adakan Meet Now dengan menggunakan di dalam Teams ini sendiri. Tadi melalui kalender. Melalui kalender boleh ada dua-dua. Boleh ada Meet Now, boleh ada schedule meeting. Di dalam Teams itself pun boleh kita lakukan meeting secara Meet Now. Kalau kita klik ini, maknanya dia akan bagi Meet Now ataupun dia akan bagi schedule a meeting. Kalau kata kita waktu tu secara spontan kita nak bercakap dengan orang yang ada di dalam Teams itu bersama dengan kita, dan kita klik Meet Now, dan samalah dia akan keluar juga meeting itu dan dia akan keluar juga fungsi yang sama, kita bermesyuarat secara
secara spontan. Kalau tengok dekat ni tadi, bila kita menggunakan kalender, meeting dekat atas ni, meeting with Dr. Azma. Kalau sekarang ni kita menggunakan Teams dan kita klik meet now, dia kata meeting in general. Itu bezanya. Right? Tadi menggunakan kalender, dia identify siapa yang organizernya. Tetapi kalau meeting in general ni maknanya kita buat melalui Teams itself. Melalui Teams yang kita dah set up tadi. Right? Jadi boleh kita adakan meeting secara spontan atau boleh kita adakan meeting secara schedule. Right? Cara yang telah kita telah dijadualkan. Alright? Okay. Okay. Saya nak cerita sikit tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Teams bila kita menguruskan sesuatu mesyuarat. Right? Kena tahu jugalah kan. Contohnya kalau dekat sini, cikgu-cikgu semua nampak saya punya desktop. Ini struktur ada di dalam Teams. Kalau dekat atas ni, ni bergantung kepada versi Teams yang kita ada. Kalau kata versi Teams yang kita ada itu versi lama, benda-benda ni di bawah. Right? Kalau versi macam ni, versi saya punya ni si baru sikit lah yang ni kan. Dia ada di atas. Alright? Yang terbaharu pula, dia actually gambar yang ni boleh ada di atas. Saya sekarang ni menggunakan dua komputer. Komputer saya yang lagi satu ni, galeri di bawah ni ada di atas, di tepi, di sini. Alright? Saya boleh tukar galeri ni letak ke atas. Itu yang terbaru. Alright? Kalau boleh cari cara macam mana nak dapat itu saya pun tak tahu macam mana. Yang ini tiba-tiba jadi ada macam tu. Okey? So benda-benda inilah. Okey, jadi fungsi yang mikrofon ini seperti biasalah. Yang ini untuk kita bercakap. Jadi kalau kita yang organize the meeting, maknanya kita ada control. Jadi dekat sini macam sekarang ni saya tak ada kontrol sebab saya bukan organizer. Yang organize meeting ni Cikgu Fazilah. Right? Kita dekat sini kalau saya yang organize meeting ni, dekat sini dia akan ada button mute all. Right? Mute all ni maknanya kita tutup semua orang punya mikrofon. Right? Jadi kalau katakan macam kita kata tadilah ya, kadang-kadang orang tak perasan. Tambah-tambah lagi kalau katakan kita baru menggunakan apps ni. Jadi kita tak tahu pun kita kena tutup mikrofon. Right? Jadi kita ni sebagai organizer of the meeting, awal-awal lagi kita mute semua orang. Dan kita jaga. Kan nampak je orang on tu, kalau rasa bunyi yang tak berkenaan tu, terus kita boleh terus tutup. Kita sebagai organizer. Alright? Sama juga dengan video. Alright? Kita galakkan kalau katakan meeting-meeting, video ni kita off kan. Sebabnya dia mengambil bandwidth yang banyak. Alright, nanti jadi slow lah dan sebagainya. Tetapi nanti bila dah nak habis meeting, kita on lah semua ambil gambar. Kan? Tetapi waktu meeting itu berjalan, selalunya presenter sahaja yang akan on dia punya video. Alright, yang lain itu kita galakkan untuk off the video. Tetapi mikrofon ini kita boleh on off. Kalau kata nak bertanya soalan, on kan saja. Alright, tetapi as an organizer kita kena peka. Kadang-kadang macam kita kata tadi, kadang-kadang orang tu tak perasan actually mikrofon dia on. Dan ada bunyi kat luar, orang sedang mesin rumput lah dan sebagainya, akan mengganggu. Jadi sebagai organizer, tanggungjawab kita untuk offkan. Alright? Itu pentingnya tadi masa kita set up the meeting tadi tu. Contohnya who can present, only me tadi tu. Sebabnya kalau kita tak letak only me, kalau kata kita letak everyone, sesiapa di dalam meeting ni boleh klik share screen, boleh tutup, boleh buka all the microphone dan sebagainya. Jadi bila kita only me itu maknanya kita yang control. Tetapi kalau kata kita nak bagi ruang kepada orang lain nanti untuk present, the organizer yang akan bagi the permission. Right? Untuk orang itu take over to present. Right? Macam saya ni telah diberi oleh Cikgu Fazilah kebolehan untuk present. Alright, so I am a presenter. Yang lain ni kebanyakannya attendee. Alright, jadi attendee maknanya you hanya boleh dengar, dan boleh guna chat, boleh guna untuk type dan sebagainya, masih boleh guna mikrofon untuk berurusan. Cuma dia tak boleh take over the screen dan sebagainya, itu tak boleh. Alright, jadi dekat sini pun
Penting untuk kita tahu apa yang kita boleh buat. Alright. Yang cross ni adalah untuk kita share screen. Kalau kita klik yang ini, maknanya dia akan boleh, kita akan boleh share kita punya desktop ni. Apa yang cikgu nampak saya buat ni, saya share screen saya. Itu nampak the desktop that I have. Jadi bila saya on kan kita punya interface ni tadi, you see whatever that is on my desktop. Alright, dia ada macam-macam choice. Bila kita nak share screen ni, dia ada beberapa choice yang cikgu boleh pilih. Sama ada share desktop, maknanya apa-apa yang atas desktop boleh di-share, ataupun mungkin cikgu nak share just PowerPoint yang cikgu nak present saja. Right, ataupun boleh. Dia apa sahaja yang kita buka dekat desktop tu, itu adalah benda-benda yang kita boleh present untuk share. Tapi selalunya kita punya cadangan ialah share desktop aja. Cuma hati-hatilah kalau katakan ada benda-benda yang tak berkenaan, jangan buka lah dekat desktop kita tu kan. Tiba ada keluar gambar keluarga, apa-apalah kan. Kita tak nak orang tengok, jangan buka semasa kita present tu. Alright? Kenapa kita share desktop instead of share PowerPoint ke ataupun share ni? Kerana nanti kalau kata kita nak tunjuk benda lain selain daripada PowerPoint yang kita ada, dan kita tak payah tukar-tukar. Katalah daripada macam tadi kan, daripada PowerPoint saya nak tunjuk website. Jadi saya just minimize saya punya PowerPoint, saya boleh pergi kepada website. Macam contoh ni kan, saya katalah saya nak tunjuk website ni. Saya buka ni je, dia akan keluar. Ini on top of whatever that I'm showing tadi tu. Kalau katakan kita present ataupun kita pilih hanya PowerPoint, kena tutup pula PowerPoint, kena unshare, kena share pula semula. Jadi dia memakan masa lama, kadang-kadang kita terklik keluar. Alright, nak kena masuk pula balik dan sebagainya. Jadi senangnya dengan berhati-hatilah kan. Kita share kita punya desktop. Jadi apa yang kita nak tunjuk dah kita susun, macam saya kat bawah ni dah memang tersusun benda-benda yang saya nak share kan. My PowerPoint ada dekat sini dan sebagainya. Jadi saya akan klik ini aja, dia akan buka dan it will be presented. Alright, itu cara macam mana kita share desktop atau do sharing sharing choice desktop ataupun apps yang terbuka. Suggestionnya ataupun cadangannya adalah untuk share desktop untuk memudahkan kita. Alright, jadi dekat sini kita ada, kalau dekat ini maknanya kita sedang macam sekarang ni saya sedang on kan participant, list of participant. Okay, kalau kata saya tutup ni semua on kalau kata nak chat, kita boleh klik chat kat sini. Sukan. Chat tak ada Oh, ini reflection. Oh, chat tak ada. Kalau kita klik 3 titik ke atas ni, dia akan buka option-option yang lain. Contohnya kalau nak tukar background, contohnya sekarang kan background saya macam ni, kalau saya nak tukar lain pun boleh. Ataupun kalau katakan kita ada pelajar-pelajar kita yang istimewa, yang ni lebih kepada pelajar yang masalah OKU pendengaran. Dia tak boleh dengar sangat. Kita boleh turn on live caption ini. Bila kita turn on live caption ini, apa yang kita cakap akan keluar subtitle. Right? Cuma kalau kita dalam bahasa Melayu, tak tahulah saya ada subtitle dalam bahasa Melayu ataupun tidak. Tapi by defaultnya dalam bahasa Inggeris. Subtitle itu dalam bahasa Inggeris. Jadi kadang-kadang ejaannya ataupun apa yang dia capture tu tak berapa accurate lah. Semalam kita dah cuba, saya rasa tak ada yang bahasa Melayu. Bahasa Indonesia kot ada. Alright, jadi kalau kata kita presentation kita dalam bahasa English, then you can turn on the live caption. Apa yang kita cakap ini akan keluar kat bawah je subtitle dia. Jadi kalau ada student yang ada OKU pendengaran, dia masih boleh attend, dia boleh baca lah apa yang sedang kita cakapkan. Right? Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam presentation live. Presentation live. Dan fungsi ini again macam ni saya rasa bergantung kepada versi yang kita ada. Right? Ini tak banyak ni, yang saya punya yang lagi satu tu lagi banyak. Alright, itu yang boleh letak galeri kat sebelah-sebelah tu. Okay. So itu yang ini adalah untuk reaction. Kita boleh suruh orang angkat tangan, kita boleh suruh orang kata kalau faham thumbs up, ataupun kalau faham angkat tangan, kalau you faham senyum. Jadi kita boleh bagi interactivity. Ini lebih kepada student lah. Kalau kita dalam meeting takkanlah kita nak buat macam tu kan. Kalau kita dalam meeting mungkin cakap angkat tangan lah. Kata kalau you setuju dengan cadangan ni, angkat tangan. Jadi kita tahu lah siapa yang setuju, siapa yang tak setuju dan sebagainya. Alright, so itu adalah
fungsi-fungsi live meeting ada. Yang merah ni kita tahulah kalau kita nak keluar, just klik leave ni. Yang merah tu maknanya kita will be out of the meeting. Okay. So dekat sini tadi kan kalau kata nak buat together mode ke, nanti lepas dah habis kita nak ambil gambar together mode pun boleh. Jadi yang ni boleh apply background dan sebagainya. Right, ada soalan tak tentang fungsi-fungsi features yang ada di dalam live meeting? Ini kita kata ini live meeting yang kita ada, bagaimana menguruskannya. Right? Yang ini saya tak dapat nak tunjuk banyak sangat sebabnya macam saya kata tadi, I am only a presenter. Owner of this meeting is Cikgu Fazila. Jadi maknanya kalau Cikgu Fazila punya dashboard, dia kat atasnya ada mute all, dan dia boleh klik satu-satu ni atau klik setiap orang ni dia boleh mute kan dan sebagainya. Jadi kalau kita organizer dan kita bukan orang kata the presenter itself, maka tanggungjawab kita lah untuk nak pantau supaya meeting itu berjalan dengan lancar. Right? Kalau kata kita yang jadi presenter, mungkin kita kena appoint somebody else, bagi dia the permission to help untuk kita tutup mute orang dan sebagainya. Tapi meeting ni dengan orang dewasa tak ada masalah sangatlah. Saya rasa kalau dengan student tu lain cerita kan, sebab untuk nak orang kata untuk nak manage tu lebih kepada student lah. But in a adult punya meeting, I don't think kita ada masalah yang itu. Cuma kadang-kadang itu yang kita kadang-kadang orang kata terkejut. Dia tiba-tiba on mikrofon dia, anak dia sedang menjerit kan. Kita pun sama-sama terkejut. Tadi pagi saya attend satu kelas tafsir Al-Quran. Salah dia menggunakan Teams lah, Microsoft Teams. Salah seorang attendee tu dia sedang berada dekat hospital. Jadi kita dengar dia orang nama nombor dipanggil 1180. Saya rasa dia tak sedar. Dia tak sedar benda mikrofon dia on. Jadi lama jugalah untuk kami nak catch dia punya attention, suruh dia off dia punya mikrofon. Alright? Yang itu tak tahu kenapa dia tak boleh mute. Okay, jadi benda-benda macam tu. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak jangka. Jadi kita kena peka. Kita kena tahu fungsi yang ada di dalam apps yang kita gunakan tu. Jadi kalau apa-apa terjadi, kita boleh take action lah. Alright, take action immediately. Right, salah satu skill yang kita sebagai guru ni kena ada bila kita menggunakan teknologi ini adalah kebolehgunaan, pengetahuan tentang kebolehgunaan teknologi itu sendiri. Kita kena faham teknologi ni boleh buat apa yang kita boleh buat, apa yang boleh kita kontrol, apa yang tak boleh kita kontrol. Macam ni tadilah. Kalau you are going to have a live meeting ataupun a live classroom, ada live meeting lah, we're talking about meeting kan, live meeting, jadi you must know apa benda yang kita boleh kontrol dan yang tak boleh kita kontrol. Jadi kalau kata ada benda-benda yang berlaku yang di luar jangkaan kita boleh immediately take action. Kalau kata kita tak faham apa benda yang kita boleh buat, kadang-kadang kita tergagau-gagau, itu yang kadang-kadang benda tu jadi serius. Alright, benda tu jadi serius dan mengganggu perjalanan mesyuarat. Okay, so that is setting up a meeting melalui kalender, melalui spontan dengan Meet Now. Okey, dari dalam meeting apa fungsi-fungsi ikon-ikon yang ada kat dalam meeting ini dan apa yang boleh kita lakukan. Dekat sini tak ada chat. Sepatutnya kalau ada chat maknanya kita boleh juga tekankan kepada orang yang berada di dalam meeting kita, kalau ada apa-apa yang nak tulis ataupun apa-apa yang ni boleh menggunakan chat. Right? Jadi dia boleh sampaikan maklumat dia menggunakan chat kalau kita tak nak menggunakan mikrofon. Jadi ada option. Katakan dia nak bertanya soalan, kalau kata dia malas nak bercakap, dia boleh tulis dekat chat. Ataupun kita sebagai organizer, kita tak nak mikrofon to be on at all, okay? Sebab kita tahu akan ada banyak gangguan dan kita kata okay, apa-apa soalan, apa-apa yang nak disampaikan, just type in the chat. Kita akan bacakan apa yang message yang you tulis kepada ataupun kita akan displaykan dan kita akan jawab ataupun discuss sama-sama. Those kind of thing. Jadi those are the features yang ada di dalam Microsoft Teams yang boleh kita gunakan untuk menguruskan sesuatu mesyuarat. Alright, di antara kita. Alright, macam saya kata tadi lah, as adult saya rasa tak banyak sangat isu dari segi kontrol.
Right? Lainlah kalau kita dalam kelas murid dan sebagainya. Right? So those are the things yang available in the meeting. Alright? Ada soalan so far on this one? Ada tak fungsi-fungsi ni yang cikgu tak faham? Again, kalau katakan saya organizer, sekarang ni fungsi ni ada dengan Cikgu Fazila, dia actually dekat atas ni pun ada, kita boleh download attendance. Cuma attendance ni dia tak berapa nak inilah, dia sebab dia akan tulis nama, waktu kalau tidak silap saya, dan nama pesantren. Jadi bila masuk, bila keluar dan sebagainya. Alright, jadi kalau kata kita nak live attendance, kita boleh klik yang tu dan boleh download the attendance. Right? So those are some of the things yang ada di dalam Microsoft Teams. Okay? Alright. Okay, yang seterusnya macam kita kata tadi lah, the reason kenapa saya cadangkan sebelum kita adakan mesyuarat, kita create our own teams dulu. Kalau katakan cikgu nak buat team antara cikgu katalah cikgu matematik, teams satu teams untuk cikgu matematik sahaja yang berkisar tentang pengurusan. Sebelum ni bila kita menggunakan kelas team, mungkin teams itu kita bina untuk hal-hal dari segi konten dan sebagainya. Tetapi katalah yang ini kita nak create a team of all mathematics teacher di dalam SK Tiara Permai untuk tujuan pengurusan. Pengurusan kertas periksa ke dan sebagainya, kita boleh create one yang begitu. Sebabnya macam kita kata tadi, kalau kita menggunakan others sebagai teams yang kita bina, jadi katakan contoh-contoh kertas periksa ataupun benda-benda yang kita nak simpan di sini supaya senang kita nak rujuk dan sebagainya, boleh kita masukkan dekat sini. Maknanya nanti kalau kita berbincang, kalau kita ada mesyuarat online, kita boleh just refer to these teams dan kita boleh dapat semua konten-konten ataupun semua dokumen-dokumen yang kita nak rujuk. Jadi tak perlu kita buka pula OneDrive ke dan sebagainya. Jadi keluar masuk tu kadang-kadang membuatkan kita letih sikit lah. Kadang-kadang bila keluar masuk tu internet tak bagus pula, terus terkeluar langsung. Nak masuk dah tak boleh pula kan. Jadi stres. Right? Jadi kalau bila semuanya dah ada kat dalam ni, sambil kita meeting macam saya buat tadi kan, saya boleh onkan by sharing my screen ni, saya boleh onkan ni untuk nampakkan semua orang. Saya boleh minimize ni, saya boleh dapat pula yang ni. Jadi kalau kata saya nak rujuk apa-apa dari dokumen dekat sini, saya just boleh buka dekat sini saja. Right? Jadi it's very easy. Itu sebabnya kita kata it's a hub or one stop center di mana penggunaannya memudahkan kita buat kerja. Right? Jadi apa yang kita boleh buat di dalam ni sama macam yang kita tengok kalau kita gunakan untuk PDPR. Dekat di dalam general ni, contohnya kita boleh juga buat benda-benda seperti katalah announcement. Right? Kita tahu kawan kita ni selalu masuk dalam team, jadi kita boleh letak dekat sini ingatan mesra. Esok. Kan? Boleh je kadang-kadang dia buka tengok oh dia kalau kita tak ingatkan ni mungkin dia lupa. Jadi kita boleh bubuh announcement dekat sini untuk mengingatkan dia yang esok ada meeting. Jadi apa-apa sahaja yang kita boleh gambar naga ni lah untuk nak menunjukkan pentingnya benda ni kan. Alright. Jadi kita boleh tulis reminder dah dekat sini. Alright. So ini sama juga post ni sama juga fungsinya dengan post kalau kita menggunakan kelas team dan sebagainya lah. Tempat kita berbincang ataupun tempat kita mengadakan small talk orang kata, tanya khabar, reminder dan sebagainya. Ataupun kalau kata kita kan dekat luar ni kita dah nak uploadkan benda-benda yang kita nak guna semasa meeting, boleh aja kita klik attach dan kita attachkan apa benda yang kita nak attach lah, supaya besok senang benda tu dah ada dekat dalam ni. Tak payah lagi kita nak keluar cari ataupun tak payah lagi kita nak buat ambil dari buka files ni ke apa whatever. Apa sahaja yang memudahkan kita boleh kita letak dekat sini. Alright. Kadang-kadang sambil sedang kita meeting virtual, tiba-tiba internet kawan tu tak memang down terus. Dia memang tak boleh teruskan.
Jadi kita boleh gunakan space ini untuk kita terus berbincang tetapi more on typing. Kita type lah. Type message dan sebagainya. Kadang-kadang apa nama ni, benda-benda macam tu boleh berlaku. Kita nak actually a virtual meeting macam ni kan, supaya kita boleh on kalau kata kita bertiga je meeting, boleh je kita onkan kita punya video masing-masing kan, kita boleh bercakap dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia punya internet hujan lebat, gone. Seorang tak boleh. Jadi meeting tu tak boleh nak diteruskan sebab tak cukup orang. Jadi kita apa? We switch off the virtual meeting but we continue bercerita dengan ataupun berbincang menggunakan message ni. Menggunakan posting ni. Sama lah macam kita buat menggunakan WhatsApp ke, menggunakan Telegram ke, sama je ceritanya. Jadi beralih kepada sini. Jadi tak perlulah meeting itu di-cancel ataupun diberhentikan prematurely kan, tak siap lagi ni nak sambung pula, nak cari pula time lain nanti leceh. Alright, jadi continue the meeting menggunakan post. Alright, jadi features-features yang macam ni ada dekat sini untuk nak kita switch back and forth. Kita boleh tukar dari satu fungsi, dari satu feature ke satu feature tanpa perlu kita log in dan log out. Itu yang membuatkan dia sangat versatile dan juga sangat mudah. Okey, kalau katakan kita meeting tu ramai orang, ada orang daripada luar dan sebagainya, banyak je aktiviti yang actually kita boleh tambah kat sini. Katalah meeting tu melibatkan satu sekolah dan kita nak apa orang kata, nak mendapatkan pendapat, opinion, polls. Boleh je kita tambah polls kat sini kan. Kita boleh guna Poly ke ataupun kita boleh guna Microsoft Forms ke, create a poll dan sebagainya sebagai features yang boleh kita tambah untuk kita nak capai matlamat meeting yang kita set out to be tadi tu. Right? Contohlah katakan ada keputusan yang nak diambil dan keputusan itu perlukan undian. Right? Jadi kita boleh menggunakan polls, kita dah siap-siap create the polls kat sini ataupun kita create the poll as we go along. Kemudian sampai time untuk kita mengundi, kita kata kat cikgu tu, alright, kita mengundi secara rahsia. Rahsia lah kot kan. Okay, because tak ada nama selalunya kan. Okay, click on the polls and then give your opinion ataupun give your undian untuk benda yang sedang kita bincangkan ini. Right? Jadi itu boleh kita letak ini polls. Poly nama ni. Kan? Boleh je kita letak kat sini dan kita buat polls immediately. Right? Ini kalau kata organizer nak mendapatkan undian ataupun pendapat orang-orang yang sedang attend the meeting. Okay, sama lah macam kalau physical meeting kita pun macam tu kan. Kalau kita sedang meeting secara fizikal, ada benda yang kita nak mendapatkan keputusan, kita minta cikgu-cikgu angkat tangan. Kalau siapa setuju, tak setuju, dia diam. Kan? Sama lah kat sini. Kalau setuju, jawab dalam poll tu setuju. Kalau tak setuju pun jawab tak setuju. Dan kita kira daripada situ sama ada keputusan ini boleh kita jalankan ataupun tidak. Jadi those are apps ya. Bila kita klik plus sign ni, right, yang ni cikgu kena explore lah kan apa benda yang cikgu nak guna kan. Bila kita klik plus sign ni maknanya kita boleh tambah apps-apps yang lain, ya, apps-apps yang third party apps macam ni kalau katalah ni meeting happening punya lah, kita nak masukkan Kahoot. Okay, lepas meeting kita main Kahoot dengan kita punya meeting participant. Kalau kata cikgu sekolah, cikgu the entire of Tiara Permai kan memang suka main Kahoot contohnya kan. Jadi boleh je kita add Kahoot ini. Habis meeting nanti nak pastikan dia orang faham ke tidak ataupun dia tak tidur. Sebab kita ni online, kita tak tahu dia orang kat sebelah sana tu dia buat apa. Kan? Jadi kita main Kahoot. Boleh je kita tambah. So these are feature sama je macam kita menggunakannya untuk di dalam kelas. Kalau dalam meeting nak add fun kan, kita nak tambah ni. Kalau katakan meeting tengah-tengah hari macam ni, mungkin ada yang mengantuk dan sebagainya, jadi kita nak tambahkan keceriaan tu, bolehlah kita add benda-benda yang sikit-sikit ni yang kita masukkan kat dalam tu supaya orang akan kita dapat semula perhatian mereka untuk kita teruskan perbincangan dan sebagainya. Right, so those are the features, the things yang cikgu boleh tambah. Itu terpulang kepada cikgu untuk for you to explore. Apa-apa yang kita pernah guna untuk kelas, dalam meeting ni pun kita boleh guna. Cuma pendekatan kita tu lain sikit lah.
kan. Cuma dalam kelas ni kita lebih menggunakan untuk fun dan sebagainya. Dekat sini mungkin kita gunakan features-features ataupun apps-apps untuk membantu kita membuat keputusan. Poly tadi kan, polls everywhere, Microsoft Forms untuk survey dan sebagainya. Boleh je kita masukkan kat dalam ini supaya kita gunakan untuk kita mencapai sesuatu keputusan. Dan bila kita buat benda-benda macam tu, maknanya keputusan kita adalah berdasarkan data, berdasarkan fact, bukannya berdasarkan kita rasa-rasa. Nanti kalau kata orang tanya kenapa buat macam ni, kita kalau katalah guru besar buat sesuatu action ataupun sesuatu aktiviti, kemudian JPN tanya, apa saya buat macam ni? Dia kata, saya mendapat sokongan daripada seluruh sekolah saya. Kalau tak percaya tengok polls. 100% kata yes. Kan? Jadi data itu boleh digunakan untuk kita defend kita punya keputusan. Right? Benda-benda macam tu. Jadi features macam ni dan kadang-kadang membantu kita dalam kita menguruskan sekolah. Jadi kita tak sendirian, tak adalah macam guru besar kena defend diri dia sendiri. Maknanya kata sokongan guru-guru 100%. Jadi itu sebabnya kita buat program ni. Kan? Jadi contohnya yang feature yang baru yang ada dekat ni, Insight contohnya. Insight pun boleh kita masukkan kat sini. Insight ni track aktiviti cikgu di dalam ni. Right, aktiviti semua orang lah, partisipan di dalam kita punya teams. Right, banyak features, banyak apps yang ada dekat dalam ni yang boleh membantu kita menjana data untuk memastikan keputusan yang kita buat itu adalah keputusan yang berasaskan persetujuan semua orang. Ataupun whatever the percentage lah. Kalau kita katakan kita buat polls untuk nak dapatkan keputusan ini, tiba-tiba kita tengok hanya 40% sahaja guru yang kata yes. Yang 60% kita kata tak nak. Jadi kita abandon the project. Jadi kalau kita orang tanya, kita boleh kata 40% saja kata yes, 60 lagi tak nak. Jadi saya tak buat lah. Kan? Ataupun saya buat tapi saya adjust. Benda macam tu. Right? Jadi itu adalah salah satu kebaikan menggunakan teknologi ni. Sebab banyak benda yang kita boleh capture the data. Kan kebanyakan data itu selalunya tidaklah kita capture, kita boleh buat dalam bentuk anonymous, maknanya tidak ada nama. Cuma ada percentage saja. Right? Jadi kita boleh gunakan itu untuk kita membuat keputusan berasaskan sokongan yang ada di sekolah. Right? Those are some of the things ataupun some of the apps yang kita boleh guna untuk kita mengurus mesyuarat, untuk kita mengambil keputusan dan untuk kita memudahkan cara kita mengurus pentadbiran sekolah itu sendirilah. Okay? So itu adalah orang kata bagaimana Microsoft Teams ini boleh kita gunakan bukan setakat virtual meeting. Saya selalu emphasize, pada guru-guru pun saya selalu emphasize. Microsoft Teams ini bukan setakat virtual class. Dia actually canggihnya Microsoft Teams ini, kalau dibandingkan dengan learning management system, dia kurang sikit aja. Learning management system ni dia ada tracking. Tracking dah habis buat dan sebagainya tu, dekat dalam Microsoft Teams ini pun ada tracking tapi tak sedalam dalam LMS. Jadi pada saya dia ni dah 80% learning management system. Right? Jadi itu sebabnya kalau kita menggunakan Teams ini untuk PDPR ataupun PDP dan menggunakan Teams untuk pengurusan sekolah, untuk pendidikan dan juga pengurusan pentadbiran, cikgu-cikgu semua berada di dalam satu situasi di mana semua maklumat tentang sekolah di hujung jari. Kan, hard copy itu kena kalau kata perlu disimpan kita simpanlah, tapi kalau kata kita berada di dalam keadaan darurat macam sekarang, kita tidak boleh pergi ke sekolah, alright? Tapi kita perlukan maklumat itu untuk kita buat keputusan. Kalau kita dah actually store, migrate some of those maklumat ke dalam Microsoft Teams melalui kita punya OneDrive, dan benda tu accessible lah pada kita kat mana pun kita berada. Right? Bukan setakat ERPA sahaja. Jangan tengok Microsoft Teams ini hanya untuk pembelajaran dan pendidikan dengan pengajaran sahaja. It can actually be semua aktiviti yang berada di dalam sekolah. Seperti saya kata tadi kan, asalnya memang untuk managing an enterprise, managing a business.
Cuma dia kecilkan sikit sebab dalam pendidikan ada banyak-banyak benda yang tak perlu pun kan. Tapi kalau kata kita tahu ada skill macam contohnya Power BI. Kalau kita tahu tentang Power BI, banyak benda lagi kita boleh buat kan. Tapi buat masa ini kita guna saja dulu apa yang kita dah tahu, belajar sikit-sikit tambah sana sini kan. Contohnya nak menggunakan poll dan sebagainya, itu pun dah cukup untuk kita mengurus bukan setakat kelas tetapi juga the entire school. Alright, semuanya di dalam satu hub. Itu bukan setakat penggunaan pengurusan Teams untuk pengurusan sekolah ni bukan setakat ERPH saja. ERPH tu is one portion. ERPH tu lebih kepada teaching and learning. Alright, tapi the other part of the pengurusan sekolah pentadbiran pun masih boleh juga digunakan. Alright, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, tengok macam tengok PowerPoint saya. Alright, saya setakat itu je saya rasa saya punya ni. Tapi sebelum, seperti biasa, sebelum kita akhiri, pertamanya nak kena minta tolong buat survey ni. Tengok bit.ly, senang ingat kan, senang nak eja pun, Tiara Permai 2. Sebab ni ladap yang kedua kan. Kena buat survey ni. Saya berapa orang ada nanti saya kena tambah kod untuk redeem code tu. Tadi saya letak macam 20 orang je. Alright, tapi buat survey ni dulu. Apa ya? Okey. Sambil buat survey tu, kalau ada soalan, kalau ada apa-apa yang nak di-highlightkan boleh je ya. Survey tu bukannya susah sangat pun. Dah banyak kali buat. Tapi kena sebabnya saya dah rekod training hari ini di dalam kita punya Edu Tracker. Jadi saya ni kena survey. Macam kalau independent tu dia tak ada survey. Macam saya ni kena buat survey tu. Doktor Azma, boleh tolong tunjuk MEC tak? Kat mana nak redeem points nanti? Okay, alright. Ada yang belum mendaftar MEC ke? Ada. Saya rasa SK Tiara Permai ada 60% saja yang nak jadi MIE sebab ada yang bertukar sekolah lah, ada yang cikgu baru masuk kan. Okay, alright. Good. Okay, so sekarang ni selain daripada penggunaan Teams untuk pengurusan sekolah, satu lagi benda yang Microsoft ini tawarkan kepada kita guru adalah untuk professional development. Untuk kita pembelajaran kendiri. Sebelum kita nak minta student kita menjadi lifelong learner, kita dululah kena buat kan. Jadi untuk kita menjadi lifelong learner, kita boleh pergi kepada Microsoft portal untuk pendidik, education.microsoft.com. Alright, education.microsoft.com. Kalau belum daftar, cikgu-cikgu yang belum daftar yang 40% lagi tu, saya sarankan sangat-sangat untuk cikgu daftar dekat sini. Alright, nak daftarnya senang aja. Pergi ke education.microsoft.com. Alright, kemudian sign in ni, kalau saya klik ni nanti dia terus masuk ke saya punya ni lah. Tapi bila kat cikgu yang pertama kali masuk, bila you klik sign in ini, dia akan keluar benda untuk you log in dan sebagainya. Dekat bawah tu dia tulis situ create new or create one ke something. Klik di situ untuk kita daftar. Dan kita cadangkan untuk pendaftaran ini, cikgu guna email personal. Gmail ke, Outlook ke, Hotmail ke, apa-apa je. Sebabnya nanti kalau kata cikgu pindah sekolah, tak ada isu. Sebabnya email personal kita bawa ke mana-mana saja. Tapi kalau kata guna email moi.dl ke sktiarapermai.edu.my ke, pindah sekolah nanti dah ada isu. Sebab email itu dah tak boleh digunakan. Alright, jadi yang untuk ini cikgu-cikgu guna untuk daftarnya menggunakan email personal. Alright, jadi kat mana-mana kita berada pun kita boleh guna. Alright, jadi bila saya sign in, dia akan nampak macam ni nanti kan. Lepas tu dekat situ dia suruh login. Tapi cikgu tak ada lagi ID jadi tak boleh login lah. Maka cikgu dekat bawah tu nanti ada tulis create one. Klik yang itu. Okay, saya untuk ini saya menggunakan saya punya Outlook.
Okey, jadi kalau dah berjaya login, cikgu akan dapat inilah macam contohnya saya dah memang register lama kan, maknanya akan keluarlah saya punya gambar ni. Kalau kata kita baru pertama login, dia akan keluar smiley dekat sini. Right, nah itu boleh tukarlah dengan gambar masing-masing dan sebagainya. Jadi nanti bila saya bagi redeem code nanti, cikgu boleh klik profile picture ni dekat sini, redeem achievement code. Cikgu klik yang ini dan apa kod yang saya akan bagi nanti, cikgu masukkan dekat sini dan klik redeem. Secara automatik nanti saya rasa cikgu boleh dapat dah dalam lebih pada 1000 poin. So secara automatik cikgu akan dapat MIE. Alright. Cuma oleh kerana kos ini adalah kos webinar, dia tidak ada sertifikat ataupun badge. Untuk nak dapat sertifikat dan badge, cikgu kena buat kursus di dalam ni. Alright. Nah, dia banyak kursus kat sini ni kan. Pilihlah yang mana satu yang kenan di hati dan boleh buat. Untuk nak dapat MIE tu kalau katakan nak ini, cikgu boleh dia perlukan 1000 poin sahaja. Jadi cikgu boleh pilihlah kursus-kursus yang kata yang ada 500 poin tu buat 2 dan sebagainya. Alright, jadi tak adalah susah sangat kan. Jadi cikgu boleh kalau katakan start dengan beginner courses, courses 101, pilihlah mana satu yang cikgu rasa cikgu nak start dulu. Alright, ini semua berkaitan dengan penggunaan teknologi di dalam pendidikan dan teknologinya adalah teknologi Microsoft. Alright. Pada saya ini adalah lombong ilmu untuk kita. Dan portal ini sentiasa diupdate. Ada je benda baru yang Microsoft update dia punya apps, akan ada juga trainingnya ataupun konten-kontennya di dalam ni. Selain daripada kita pergi refer ke YouTube dan sebagainya tu, dekat sini kalau kita buat, dia akan dapat, kita akan dapat badge dan kita akan dapat, contoh macam ni kan, dia ada badge ni. Maknanya kalau kita habis buat ni nanti, dia akan bagi badge. Alright, ni adalah learning objektifnya dan sebagainya. Kalau kata nak tengok saya punya koleksi badge dan sertifikat, okey, ini. Contohnya ini adalah khusus-khusus yang saya dah buat. Kalau contoh macam ni, maknanya tak ada sertifikat. Ni ada, tak ada badge. Macam ni ada badge dan ada sertifikat. Alright, kalau kita klik satu contohnya, sertifikatnya, kita view sertifikat. Dulu masa mula-mula saya jumpa dengan cikgu-cikgu digital classroom ni, kami adakan pertandingan. Siapa yang boleh challenge saya? Kan banyak buat course dan sebagainya. Jadi ada yang sampai 100 lebih buat course dan sebagainya. Ini sertifikatnya, ya, sertifikat yang dikeluarkan oleh Microsoft dan ditandatangan oleh Microsoft punya Vice President. Okey, jadi saya rasa boleh juga digunakan untuk sokongan kalau kita nak mohon apa-apa ke dan sebagainya, because ini adalah sertifikat walaupun it's a self generated macam ni, it is a certificate yang di-recognize worldwide. Sebab semua guru-guru seluruh dunia menggunakan portal ini, jadi dikenali oleh mana-mana cikgu lah, cikgu-cikgu yang menggunakan teknologi Microsoft atau menggunakan center ini untuk dia buat konten, buat kursus. Okey, so semula maknanya selepas ini nanti cikgu pergi ke education.microsoft.com. Alright, login. Kalau belum daftar, kena daftar, klik kepada yang sign in dekat atas ni nanti, yang bukan gambar saya ni lah, dia ada sign in dekat situ, dan create new ataupun create one ke create new, saya tak ingat dia punya term tu. Bila dah create new tu nanti dia akan minta semua kita punya detail dan sebagainya, dan kita bagi detailnya. Bila dah selesai dah apa tu, nanti bila saya bagi sekejap lagi, saya tunjuk redeem code, ambil redeem code tu, masukkan dekat sini. Alright, redeem achievement code ni untuk cikgu dapatkan points dan untuk dapatkan title MIE. Alright. Dan lepas ni every time kami organize kursus, setiap kali kita buat bengkel, buat kursus webinar macam ni, kita akan bagi redeem code ini. Semua yang under Microsoft, ya, contohnya guru-guru di bawah digital classroom, MIE trainer, semuanya ada dah memang status MIE trainer, jadi dia orang boleh juga memberikan redeem code tadi tu untuk kita collect points ataupun untuk kita collect badge dan juga certificate. Alright, nanti kalau next step nanti kalau kata cikgu berminat untuk menjadi MIEE, Microsoft Innovative Educator Expert,
Alright, benda ni penting lah. Sebab dia nak tengok kita sama ada kita aktif memperkasakan diri kita ataupun tidak. Right? Because professional development ini adalah satu benda yang berterusan. Right? Jadi selagi boleh kita belajar, selain daripada belajar secara personal macam ni, kita boleh juga pergi ke portal-portal macam ni untuk kita dapatkan ilmu yang terbaru. Especially dengan teknologi ni, perubahan sangat laju. Jadi kita kena continue to equip ourselves. Kita kena selalu orang kata memperkasakan diri kita lah. Maknanya benda baru kita tahu. Kita tahu nak guna, kita tahu apa bendanya dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita tahu apa dia. Kalaupun mungkin masa tu kita tak tahu nak guna, tapi kita tahu orang sebut tu, kita tahu benda ni fungsinya macam mana. Right? Jadi benda-benda macam tu sangat perlu. Kalau tidak nanti bukan setakat kita yang akan ketinggalan, maknanya student kita juga akan ketinggalan. Sebabnya akhirnya kemenjadian murid itu adalah kita punya objektif pertama. Right? Okay, so itu adalah dia punya portal MEC, Microsoft Educator Center. Okay? Alright. So now, okay, tu survey tadi, kalau tak sempat nak buat, ambil aja dulu dia punya URL ni. Sekejap lagi ke lepas-lepas ni ke cikgu boleh je buat. Yang keduanya, okay, ni redeem code. Redeem code ni ambil je gambar ni. Alright. Tadi bila kalau pada yang dah ada account, terus boleh redeem lah. Kalau yang belum ada account, register dan gunakan redeem code ini untuk you punya redemption yang pertama. Alright. Kita ada 30 lebih hari ni. Kejap lagi saya tambah kuantiti. Kalau katakan you masukkan sekarang dia kata dah penuh, tak apa. Tunggu sekejap, nanti selepas ini nanti saya add some more numbers tu, dan you should be able to redeem as everybody should be able to redeem lah. Alright, in terms of the redeem code for today. Okay? Jadi setakat itu saja perkongsian saya. Again, terima kasih Cikgu Fazilah terutamanya kerana memberi ruang kepada saya berkongsi dengan warga kerja, warga pendidik Tiara Permai. Dan saya harap apa yang saya kongsikan hari ini boleh dijadikan ilmu kepada guru-guru sekalian untuk menggunakan Microsoft Teams ini untuk menambah lagi keberkesanan kita mengajar dan juga kita mengurus sekolah kita. Right, so back to you Cikgu Fazilah. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Azma. Sorry, back to the moderator. Okay. Tak apa. Okey. Alhamdulillah banyak yang kita belajar pada petang ni. Sampai tak berhenti Dr. Azma bercakap tu. Kalau kita dah buat secara berdepan-depan ni memang kami jamulah Dr. Azma. Terima kasih sangat-sangat. Okey, pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Azma atas kesudian untuk berkongsi ilmu pada petang ini dan juga kepada Cikgu Fazilah juga yang telah menjadi penghubung kepada Dr. Azma yang memungkinkan ladab kita dapat dilaksanakan pada petang ini. Dan juga tidak ketinggalan kepada Cik Zul lah yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Okey, sebelum kita akhiri ladab kita, sekejap lagi kita ambil gambar. Sebelum tu saya harapkan semua guru yang berada dalam Teams kita ni sudah mengisi kehadiran yang saya dah masukkan dalam grup WhatsApp. Sebab SPL KPM pun masih tidak stabil, jadi saya perlukan data lah. Okey, harapnya dapatlah isi dalam link yang saya dah berikan tadi. Okey, kita on camera sekejap semua. Kita ambil gambar. Ramai lagi tak on. View dia boleh tukar Kak Fat? Atas tangga batu ke saya punya ni je?
Okey, sekejap. Okey, semua dah masuk ke? Semua macam sikit je. Tak ramai lagi ni. Saya malu. Janganlah malu. Sabarina, buka. Makan nasi. Ya, Sabrina. Kita atas tangga batu hari ni. Change ke? Tak nampak diri sendiri. Tak nampak. Dah ada dah. Okay, kita ambil dekat ni lah. Atas kerusi. Sini boleh berubah. Wah, nice. Okay. Yang lain tak nak masuk ke? Okay, Puan Mas dah ada Puan Nasnizawati. Saya tak nampak. Okay, bolehlah kot. Saya ambil gambar Okay, 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, itu saja. Okay, insyaAllah panjang umur kita arrangekan lagi kalau Dr. Azma sudi untuk jadi Ada lagi presenter satu lain kan? kali. Okey. Okay. Untuk yang akan datang ni kita buat PLC. Siapa yang nak join MIEE nanti bolehlah. Nanti kita akan adakan satu lagi PLC. Yang nak join sebagai MIEE nanti boleh maklumkanlah. Okay. Kita akhiri dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Azma. Sama-sama. Terima kasih Lagi. Dr. Azma. Jumpa lagi. Terima kasih Azma. Sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Azma.